Baik, salam sejahtera dan salam sepadan. Kembali bersama dengan saya, Tuan Mong, untuk di bawah tajuk Analysis and Design. Okey. Okey, 6.2 Structure Analysis and Design. Yang ni lebih fokus pada structure element. So, kita punya learning outcome. Saya untuk bahagian A saja ya. Explain structure element. The first thing adalah end of the day, kita boleh identify ya the principal building structure element. The second one, kita boleh describe the form dan the function of each element, right? Tiga adalah kita boleh show ya dengan menggunakan lukisan ataupun draft. Okay, kita boleh show the load part from one element to another element. Identify the structure element. Okay, the first thing, definition of the structure. So yang ni selalunya ditanya dalam soalan ya. Dia punya definition, apa yang dimaksudkan dengan structure ya. So it's an engineer construction that support depth and impulse load without noticeable deformation. Okay, beside fulfill the its function ya. Maksudnya dia boleh tahan ya beban dead load beban mati dan beban live load tanpa ada perubahan dari segi dia punya deformation dan memenuhi dia punya function ya. Structure ni. So this is the building structure element. Of course kita ada foundation. So kita ada dia punya column. So kita ada dia punya beam. Alright. So kita ada slab. Okay, for slab. Okay, first floor ke second floor tapi istilah dia slab lah ya. So kita ada dia punya wall lah ya. Okay, kita punya staircase, kita ada roof. Okay. Alright, kalau kita tengok dekat sini, so kita pecahkan roof building structure, right? To protect, ya, mesti kena protect lah, mesti ada ayat protect building from the rain and shine lah. Okay, beam, second one beam is horizontal member, of course dia horizontal, carry lateral load dan sebagainya lah, dia carry load lah, right? Slab ni dia kena horizontal plate lah, horizontal plate. So element carry the lateral load, right? Column ni adalah vertical member tiang. Carry the primary axial load. Dan joinery joinery dia subjected to axial load and moment lah. Yeah, right. Wall vertical plate lah, of course lah, vertical. Kita punya wall vertical plate. So dia selalunya resisting vertical and lateral or in plate load lah. So kadang-kadang kita punya wall ni dia menanggung beban daripada tepi lah juga beban tanah kan. Okay, ataupun plane load. So foundation, of course kita punya foundation ni di bawah sekali, asas asas. Support part of the structure. Okay. That take the loading from the column, terima load daripada column, wall, so they can be supported by the ground. Maksudnya foundation ni dia menanggung beban daripada semua perkara di atasnya, semua perkara di atasnya, termasuk tiang, beam, roof dan sebagainya, right? Okay, load part ni kita nak tengok load part ni laluan load lah ya. So maksudnya load part is simply direction in which each executive load will pass through the connected member. Okay, the sequence is common of the highest point. Biasanya daripada highest point
of the structure, okay, working all the way down to the footing system. Footing system. So ultimately, transferring the total load from the structure to the foundation. Dan dia akan, right? Ultimately, the lower structure member must be strong enough to support other member above it. Contohnya tapak kaki kita lah boleh menahan load daripada atas. Begitu juga the lower member the lower member dalam bangunan kita mesti dah strong enough, mesti strong enough support all member di atasnya. So this why the engineer often design the uppermost member first and progressively work their way down the structure, follow the load part. Kita kena ingat So engineer often design the uppermost member first and progressively work their way down to structure, follow the load part. So the load part ni sangat penting. Kita nak transferkan load daripada atas hingga ke bawah. Right? So kita kena faham dengan betul basic yang sangat basic, right? So kalau kita tengok dia punya structure component, kita ada structure component di sini dan kita ada load di mana load ni, function load ni. Kalau roof ni, so the roof ni transfer load from the roof, transfer to the roof beam lah. Roof load ni beban daripada bumbung tu dia akan transfer pada roof beam. Ayat yang paling senang. So second is wall. Wall is transfer to the beam lah. Kalau kita tengok dinding kita ni, dia akan transfer beratnya kepada beam. Ini kena faham dengan betul istilah ni kena faham dengan betul kan. Nanti ada orang kata wall ni transfer pada tiang terus, tak boleh dia kena transfer pada beam dulu. Okay, slab. So dia apply direct direct apply load and transfer it to the beam. Slab kita semua akan transfer pada beam. Kena faham dia punya istilah. Okay, beam. So beam carry load from the slab and transfer to the column. Dia ada step dia dia ada step dia. So column carry load from the beam. Dia datang dari beam dan dia transfer ke mana? Ke foundation. So foundation last sekali ibarat tapak kaki kita carry and dia carry dia ada dua function dekat sini. Dia carry dan distribute building load to the soil. Tanah di bawahnya lah tanah di bawahnya kan. Okay, yang ni adalah basic yang kita kena faham. Alright. Okay, kita punya load part kita show kat situ. Kita tengok load daripada atas. Ni load ni atas ni kita transfer ke beam transfer ke bawah. Kan di sini kita transfer ke kiri ke kanan. So last kali kan transfer ke tiang dan ke bawah. So dia ada arrow right. So yang ni nampaklah dia punya load ni kita transfer arrow dia. So dia akan turun ke bawah. You kena follow dia punya arrow lah So semua barang ni dia punya tiang ni bersambung-sambung dia bersambung ke bawah kan. You tengok tiang ni dengan tiang ni mestilah sambung. Jangan letak di tengah-tengah, dia transfer dia tak betul lah So dia akan transfer kan laluan dia So ini nampak lebih clear. So load ni transfer sini ke kan sebelah kiri dan sebelah kanan. So dia akan turun ke bawah lah sebelah sini dia akan pergi ke sana lah. So dia akan turun ke bawah juga. Dia akan turun ke bawah juga, right? Dia punya load part ni maksudnya ayat yang paling senang adalah laluan beban lah kan yang dipindahkan setiap elemen struktur bangunan, right? So of course lah kalau kita tengok dekat sini kita punya load ni ada dua jenis kan. Permanent load, kita ada imposed light load kan, live load manusia, furniture. Kita ambil contoh yang paling simple. So semua ni load dia pindah kepada slab kita punya slab, dan slab kita pindah kepada beam transfer pada
kita punya tiang. Ya, yang ni cukup simple lah. So kita kena faham lah ya. The structure frame is designed to continuously withstand the vertical gravity load. Ya, termasuklah sail weight, masonry, wall, floor cover, tak kisahlah apa-apa. Kalau ada kereta dekat situ, ada furniture, ada people. Okay, and not in a continuous but in a periodic basic, the wind and snow action. Okay, moreover, it must always bear the sail dark loading caused by temperature change and sebagainya lah ya. So kita kena faham lah yang ni sebenarnya kita tak nampak dengan mata kasar kan. Tapi realiti dia macam tu lah ya. So kita punya load yang ada di atas slab kita either load, dead load dan live load lah ya. Selalunya macam tu lah yang kita pertimbangkan. Alright, kita sambung sikit. Okay, perform the analysis structure. Yang ni kita rujuk pada kita punya slab ya. Okay, sebagai contoh latihan, right? So the figure below show top floor ya, layout. Okay, kita ada beam, kita ada slab. Construction of a building lah, right? So dia punya parameter apa yang dia bagi adalah concrete density 25 kN per meter cube. So dia bagi yang another one is dead load characteristic 1 kN meter square include sail weight. Okay. So another one is live load characteristic. So yang kita belajar selama ni kan, kita belajar definasi dan sebagainya. So yang ni adalah kita transferkan dia dalam bentuk data. Okay, tebal kita punya slab, lantai kita tebal adalah 150 mm, right? Okay, kita punya beam punya size, okay, beam kita, dia punya lebar dia 200 mm, kedalaman dia adalah 450 for our beam lah, right? Okay, sebagai contoh, macam mana kita nak baca beam ni? Beam ni adalah kita labelkan dia sebagai BC1A. Kan, beam ni adalah BC1A. Kan kita baca macam itulah ya. Cara kita baca lah. Batang beam ni kita labelkan BC1A. Right. Okay. Okay. Soalan yang pertama. Kita dah belajar dah kan. Apa itu secondary beam, primary beam kan. Secondary beam ni dia kedudukan dia dia menyentuh antara beam dengan beam. Kan kalau primary beam dia menyentuh antara tiang dengan tiang. So kalau dekat sini kita punya secondary beam, of course yang ni betul tak? So, macam mana kita nak baca? Kan okay, BC1A. Kan you kena select kat situ BC1A. Alright. Okay, senang saja, tak ada masalah. Okay, B kita nak calculate berapa dia punya sail weight dia. Sail weightnya maksudnya berat slab tu, ya. So dia nak dalam bentuk kilonewton per meter square. Apa yang dia bagi adalah concrete density, okay, dead load, live load. Okay, kita kena fokus pada dia punya slab yang thickness ada 150 mm. Macam mana kita nak cari? Okay, kita ambil senang saja. Ambil dia punya concrete density. Yalah, slab kita buat daripada concrete. Okay, concrete density 25 kN. Okay, darab dengan dia punya maksudnya dia punya thickness lah. Dia punya thickness. So dapatlah dia punya sail weight dia 3.75 kN per meter square. Kan senang kan? Right. Okay, soalan yang kedua, kita nak kira ya. Yang ni untuk slab juga ya. Yang ni slab juga. Tetapi kita nak kira ultimate load. Okay, ultimate load ataupun kita panggil dia sebagai design load. Okay. So, right. Senang saja.
So ultimate ataupun design load kan sama dengan dead load campur dengan impulse load. Yang ni boleh rujuk you punya nota lah ya. Nota PowerPoint. So macam mana nak buat? So kita akan ambil seperti mana yang you belajar tu, kita ambil 1.35. Ini adalah safety factor dia, 1.35. Darab dengan GK campur dengan 1.5 QK. 1.5 dia punya safety factor untuk design ya. Untuk design ataupun sama maksud dengan ultimate lah. Sama maksud, right? So kita ambil 1.35 darab dengan 3.75. Dia bagi dekat sini, kita load, kita ambil satu, kita campur dengan dia punya set weight tadi tu. Ini satu ni. Set weight tadi tu 3.75. Okay. Kita campur dengan 1.5, refer to QK 2.5 ya. 2.5 ni adalah live load lah. Contoh ada manusia kan. So nak mereka bentuk kita punya slab ni. So dia punya load yang kita pilih adalah design load adalah 10.16 kilonewton per meter square lah kan. Right. So kena beringat. So kita punya ultimate design load ni maksudnya kalau ultimate ni kita kena darab dengan safety factor. So you boleh refer nota muka surat 128, right? Okay, baik ya. D ya, calculate the weight of the beam in kilonewton meter. So apa yang dia bagi adalah concrete density 25 kilonewton per meter cube. So kita ada dead load, live load dan slab. Dan kita tengok beam punya size ya, 200 darab 450 mm. So of course lah, kita dapat dia punya density darab dengan dia punya size. So kita akan dapat 2.25 kilonewton per meter. Okay. Alright. So another one is kita akan kira juga untuk beam dia punya design load. Design load ataupun ultimate load lah. Okay, ultimate load. Okay, of course lah ultimate load ni ataupun design load ataupun orang panggil dia ultimate design load lah, macam-macam lah orang panggil. Kan? So you kena ada dead load dan live impulse load. Impulse load ni rujuk pada dia punya live load lah So kita ambil 1.5 GK, 1.35 GK, 1.5 QK di muka surat 128. So kita masukkan sahaja, ambil 1.35 darab dengan so dia punya apa nama set weight tadi. Okay, kita punya set weight tadi 0.25, 2.25. 2.25. Okay, ambil balik 1.5 darab 0 lah. Sebab kita dah guna dah tadi. Kan live load kita dah pakai dah tadi. Nak pakai 2 kali tak boleh lah ya. Okay, dapat 3.04 kilonewton meter. Right. Okay, rasa clear lah tu clear. Okay, soalan yang F, dia suruh kita sketch area untuk panel A, B, 1, 2. Maksudnya A, B, 1, 2 lah. Dia suruh kita sketch bahagian ni. Bahagian ni dia suruh kita sketch. Lepas tu BC, 1A. Okay, bahagian ni. Okay, kita nak sketch. Macam mana dia punya taburan, dia punya load tu ditransfer ke sana. So BC 1A ke sini. So dia nak kita sketch kawasan ni lah ya. So maksudnya lantai kita ni dia boleh agihkan beban. Berapa banyak dia agih ke beam nombor 1. Berapa banyak dia agih pada beam nombor 2. Berapa banyak dia agih pada beam nombor 3. Berapa banyak dia agih pada beam 4. Dan untuk bahagian ni lah. Nanti kita kena kira dulu ya. So paling senang lah kita kira ni okay, untuk A, B, 1, 2. A, B, 1, 2 kita kena tengok dia punya okay, LY dia berapa? LY yang paling panjang adalah okay, 5 bagi 4 sama dengan 1.25. Okay, 1.25 maksudnya ada 2 way lah, kurang daripada 2 kan. So BC 11A, BC 11A yang sini lah ya. Okay, yang sini. So dia punya LY dia yang panjang adalah 5. Ambil yang panjang 5. Yang pendek ni adalah 2. So
Maksudnya dapat 2.5 lebih daripada 2. Maksudnya dia one way lah. Ini two way. Mesti ini ya. Yang ni lebih daripada 2 maksudnya one way. Okey, begitu juga dengan yang bawah ya, BC 1A 2. You akan dapat yang one way lah. 5 bagi 2, benda yang sama dapat one way. So kita kena lukis lah. Okey, ini kita dah lukis dah. Ini taburan, maksudnya kalau one way ni kita bahagi pada 2. Kita buat bahagi 2, kita letak arrow lah, letak arrow. Arrow maksudnya dia load separuh ni dia pergi ke beam beam number, kata beam number 1 lah, kita labelkan beam number 1. Kan. Yang separuh lagi dia transfer ke beam number 2. Kan. Untuk yang ni lah, untuk yang bahagian ni contohnya, so dia akan transfer ke sana lah. Okey, untuk bahagian ni pun sama ya. Untuk bahagian yang bawah ni pun sama. Bahagian ni pun one way. Bila one way maksudnya separuh pada load ni dia akan transfer pada beam number 2. Ni katakan beam number 3. So, dan separuh dia transfer pada beam number 3. Cerita dia macam tu. Cerita dia macam tu. Kan? Okey. Saya bagi dia you nampak lebih faham. Okey, katakan ini beam number 4. Beam number 5. Beam number 6. Beam number 7. Okey, untuk yang katakan sebelah ni panjang lebih, kan sebelah X ni dia panjang lebih daripada ni paksi Y ni, maksudnya kalau kita kata two way, so kita langkah pertama kita bahagi 2 dulu, lepas tu kita akan lukis ni sudut 45 darjah lah ya, lebih kurang 45 darjah. So dia akan jadilah, so langkah pertama kita bahagi dulu. Bagi 2 dulu. Okey, bagi 2. Lepas tu kita unjurkan ni. So dia akan dapatlah bentuk kita punya ni. Okey, dapat bentuk trapedium lah. So maksudnya yang dekat sini segitiga, dia punya load transfer ke beam nombor 4. Yang ni bentuk trapedium, load dia transfer pada beam nombor 6. Yang ni bentuk trapedium ni, dia punya load ni transfer pada beam yang kelima. Yang segitiga ni transfer pada beam nombor 7. Dia punya maksud dia macam tu. Maksudnya dia punya load ni yang ditransfer ke sini dalam bentuk segitiga lah kan. Okey, yang penting untuk kita ni kita nak nampak aja ya dia punya load transfer tu macam mana ya. Okey. Right. Harap you faham kan? Okey, harap you faham. Okey, kalau kita macam ni kita nak sketch lah. Kalau kita tengok daripada atas, kita tak nampak dengan sepenuhnya. So, kita nak tengok kita tengok berapa load diagram untuk beam B12. Maksudnya B1 dan 2. Maksudnya beam ni lah. Ni beam ni yang kita nak tengok dia punya load yang jatuh di atas beam tu, right? Okey, kalau kita nak tahu dia punya load ni, kita kena lukis ni dulu. Kan? Okey, load yang jatuh atas beam ni adalah load yang segitiga ni, jatuh pada atas beam ni. Okey, dan ada lagi tak load yang jatuh atas beam ni? Dia ada satu lagi. Load beam ni jatuh di atas beam ni. Maksudnya dia ada dua load lah. Satu load segitiga, satu load yang beam ni jatuh atas ni. Kan, jatuh atas ni. So kita lukislah. Satu load ni adalah triangle daripada slab. Daripada slab kita. Slab kita. Satu ni load daripada ni daripada beam ni. Beam BC1A. BC1A. So jangan lupa kan, dia punya beam tu dia ada dia punya load sendiri juga. So dia ada satu load, dua load dan tiga load. Untuk kamu ni tak perlu kira dia punya load, cuma you faham aja ada tiga load yang jatuh atas beam. Kan, beam apa nama? Okey, B12 kan. A1, A2. Yang ni satu kan. Ini satu. Ini dua lah. Kena label dengan betul. Kan? Okey, arrow ni adalah force yang ni. Force beam ni. Kena faham. Yang ni load ni segitiga yang ni. Okey, yang shear weight ni adalah berat dia sendiri.
berat dia sendiri. So you kena satu-satu. Nah. So okay, next. So yang kedua adalah kita nak tengok beam AB/1. Mana AB/1 ya? AB/1. Maksudnya beam ni lah. Kita nak tengok beam ni. Kita nak tengok dia punya load. Macam mana bentuk load dia? So kalau kita tengok dia ada dua benda lah ya. Satu dia punya berat dia sendiri shear weight, satu lagi trapezium dalam bentuk trapezium ya. Load dalam bentuk slab tu bentuk trapezium. So untuk you all ni you tak perlu kira dia punya trapezium ni sebab you banyak calculation, banyak angle dan sebagainya, you just lukis dan you kena pasti saja. So maksudnya dia ada dua. Yang penting you mesti ada art A, art B kan. Ni art A, art B. Okay, nombor satu. Satu slab art A, art B. Kalau you lukis tak betul ni tak dapat markah. Right. So yang penting you ada dua jenis load. Betul lah kalau dua jenis load kat situ betul. Right. So yang seterusnya kita nak sketch juga beam BC1. Kan? BC1. Mana BC ya? BC1. Okey, beam yang ni. Kena pasti dulu beam yang mana yang kita nak lukis tu. Kan? Kalau kita tengok mata kasar dia ada dua jenis lah kan. Satu berat diri dia, satu lagi yang segi 4 tu. Okey, kita try. Confirm. Kan? So yang penting kali langkah pertama you kena label art A. Okey, sekejap ya. Okey, BC1. Okey, yang ni bukan art A, art B ya. Art B. Ini art C. Kan? Kan? So dia ada slab dan shear weight. Dia slab dan shear weight. Alright? Betul lah tu ya. BC1. Check balik BC, B, T. Okey, ni satu. Okey, ni satu. Kadang-kadang labeling tu menyebabkan kita silap mistik kan. Senang jadi susah, right? Okey, seterusnya kita nak beam untuk beam BC1A. BC1A. Okey, beam ni. Kita nak label beam ni. Okey, right. Kita nak label beam ni. Okey. So, kita confirm beam ni ada, kalau kita tengok mata kasar, load ni nombor 1, load ni nombor 2, nombor 3, diri dia sendiri. Kan? So, okey, kita check dulu dia punya labeling dia. BC. Okey, BC. Okey, 1A, correct. Okey, langkah yang pertama kita letak shear weight dulu. Berat dia sendiri di bawah, kan? Okey, berat dia di bawah. Okey, lepas tu kita ambil kita ambil 2 dulu, tak apa, 2 dulu. Lepas tu ambil nombor 1, lap nombor 1 kan. Nombor 1, load from slab nombor 1, load from slab nombor 2. Kalau nak label lebih detail macam tu lah Kalau nak label detail macam tu. Kan senang aja kan. Right. Just you kena pasti je dan sketch je. Sebenarnya dia ada angle ni semua. Kalau you belajar dalam bidang awam dia ada angle, beberapa angle ni semua So you just sketch lah untuk permulaan. So itu saja daripada saya. Okay.